UMKM. Betul, dan ada kaitan dengan pelancongan tadi. Kita nak bercerita tentang ekonomi. Jadi ekonomi Malaysia pada tahun 2020 dijangka pulih. Kita bersama dengan tetamu kita hari ini bercerita lanjut mengenainya bersama dengan Profesor Madya Dr. Baharom Abdul Hamid, merupakan pengarah Pusat Penyelidikan Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam atau ringkasnya INSAF. Okey. Selamat pagi, Doktor. Apa khabar? Sudah pasti jangkaan kepada tahun 2021 kita melihat mungkin harapan untuk menjadi lebih optimis ataupun untuk melihat perkembangan yang positif. Bank Pembangunan Asia ada menjangkakan dalam laporannya bahawasanya KDNK negara akan menginjak ke 7% berbanding kadar susut nilai 6% pada tahun 2020. Bagaimana dalam hal ini setiap jangkaan-jangkaan perubahan positif itu boleh dijangkakan sebagai satu jangkaan yang optimis dan rasional? Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali, ini adalah jangkaan dan ini adalah ramalan. Jangkaan yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia itu adalah sebelum kita menghadapi gelombang yang terbaru. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat dari segi positifnya, data rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik pada suku ketiga, kita KDNK kita hanya menguncup sebanyak 2.7%. Okay. Ini adalah satu kemajuan yang besar kalau kita bandingkan dengan suku kedua di mana kita menguncup sebanyak 17.1%. So, kita berjaya memperlahankan. Bukan sahaja itu, malah kita juga sudah mencatatkan sektor KDNK yang telah mencatatkan pertumbuhan positif. Sebagai contoh, sektor pembuatan, elektrik dan elektronik dan optikal, begitu juga sektor lemak sayuran dan lemak makanan. Ini hanya satu-satunya sektor yang menunjukkan pertumbuhan. Jika trend ini berterusan dan selari dengan keadaan ekspor kita yang sebenarnya lebih baik daripada yang diramalkan, insya-Allah kita dapat keluar daripada kepompong kesusahan ini. Walau bagaimanapun, pada tahun 2020 kita masih menjangkakan secara tahunan purata yang dijangka KDNK kita menguncup dalam 5%. Untuk tahun 2021, sebelum ini kita menjangkakan bahawa pada suku pertama kita mampu bangkit kembali dengan pertumbuhan positif. Namun apa yang berlaku sekarang dengan gelombang terbaru COVID, kita jangkakan, para ahli ekonomi menjangkakan bahawa pertumbuhan ini mungkin kena tunda ke suku kedua. Dan pihak kerajaan memainkan peranan yang amat penting untuk merancakkan kembali sektor domestik khasnya seperti pelancongan di Langkawi seperti yang kita lihat tadi, untuk merancakkan kembali ekonomi tempatan dahulu dan ekonomi domestik. Tapi ini walaupun kita dalam proses pemulihan, belum pemerkasaan, kita tidak mahu melihat unsur-unsur luaran di luar kawalan kita seperti isu-isu sensitif seperti kartel daging haram ataupun ketidakstabilan politik yang akan drag down pertumbuhan kita. Rakyat juga harus memainkan peranan untuk mematuhi SOP dan memastikan bahawa tidak berlaku lagi penularan ataupun peningkatan yang mendadak dalam COVID-19. Jika ini dapat dipatuhi dan jika kita dapat mematuhi SOP dan perlahan demi perlahan kita membuka kembali sektor ekonomi, insya-Allah 2021 adalah tahun kebangkitan untuk ekonomi Malaysia. Cuma cabaran sekarang adalah untuk memastikan supaya sektor ekonomi mampu menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Sebab kalau kita lihat ramai yang hilang pekerjaan sepanjang tahun ini, dan cabaran itu sebenarnya diatasi dengan bantuan dan juga dasar-dasar yang telah pun digariskan oleh kerajaan. Tetapi apabila kita berada dalam situasi ini, kita melihat bahawa untuk bangkit itu bukan mudah. Bagaimana kita nak memastikan supaya keadaan ekonomi kita kondusif tanpa kita menidakkan keperluan untuk kita mengawal pandemik ini, tapi pada masa yang sama tidak sampai menjejaskan sektor ekonomi khususnya untuk mereka yang terlibat secara langsung di dalam penyediaan pekerjaan kepada rakyat. Kalau kita lihat kepada kadar guna tenaga kita dan kadar pengangguran, sebelum ini telah mendadak naik ke 5.7%. Namun pada suku ketiga didapati kadar pengangguran telah turun 4.1 hingga 4.2%. Ini menunjukkan satu keberjayaan bahawa orang ramai yang dulunya kehilangan pekerjaan sudah mula memperoleh pekerjaan baru. Dan kerajaan melalui prihatin, penjana dan sebagainya juga menyediakan prasarana apa yang kita panggil reskilling, upskilling. Jadi mereka yang kehilangan pekerjaan harus menggunakan ruang lingkup ini untuk
mendapatkan kemahiran baru, kemahiran yang lebih jitu agar dapat bersaing untuk mengukuhkan daya saing. Dan saya tertarik apabila kita dahulunya kita pernah daripada rancangan Malaysia ke-11 menumpukan kepada TVET iaitu Technical dan Vocational. Namun pada masa itu tumpuan kita kepada TVET adalah dengan menjadikan dia pekerja separuh mahir. Namun sekarang ni anjakan paradigma harus dilakukan. TVET ini harus dilihat sebagai satu unsur keusahawanan yang baru. Dan TVET ini adalah satu sektor yang boleh berdiri dengan sendiri, tidak terlalu terkesan dengan kesan-kesan luaran dan sebagainya. Jadi rakyat di luar sana yang mana kehilangan pekerjaan ataupun industri ataupun SME yang mana tidak dapat bergerak dengan sepenuhnya harus menggunakan ruang ini untuk sama ada mempertingkatkan kemahiran, mempertingkatkan pengetahuan ataupun mempertingkatkan penggunaan IT dan teknologi di dalam bidang pekerjaan. Dan jika ini dapat dilakukan, maka program pemulihan dan permekasaan ekonomi akan lebih lancar lagi. Sudah pasti apabila kita melakukan pembaikpuluhan dari segi pasaran kerja, apa yang diinginkan oleh para pekerja ini adalah peningkatan kadar dan juga tangga gaji yang lebih baik. Dan kalau kita lihat sekarang, tangga gaji minimum, ramai yang mula untuk cuba untuk membangkitkan isu-isu meningkatkan tangga gaji supaya taraf hidup lebih baik. Cuma kesannya apabila tangga gaji juga meningkat, maka harga barang juga akan turut sama meningkat sebabkan aliran ekonomi itu akan bergantung kepada taraf hidup rakyat. Jadi bagaimana sebenarnya tahap ekonomi yang perlu berada pada tahap yang sederhana supaya rakyat dapat menikmati ekonomi secara lebih baik? Kalau kita melihat kepada tangga gaji, kita harus ingat tangga gaji ini bukan boleh ditingkatkan begitu sahaja. Tangga gaji ini adalah satu refleksi kepada produktiviti. Jadi rakyat di luar sana, pekerja di luar sana harus mempamerkan peningkatan di dalam produktiviti sebelum kita bercakap mengenai peningkatan dalam tahap pendapatan ataupun tahap penggajian ataupun tahap gaji kita. Sebab kalau peningkatan itu hanyalah hanya untuk mencapai satu status sara hidup untuk membolehkan mereka hidup, ini akan meningkatkan lagi harga barang. Jadi pendapatan benar akan berada di takuk yang lama. Kecuali peningkatan produktiviti itu dapat dilakukan, berlakunya peningkatan dalam pengeluaran dan output, dan ini boleh diupah kembali dengan peningkatan dalam tangga gaji, itu adalah yang terbaik. Jadi untuk meningkatkan tangga gaji, pihak pekerja harus mempamerkan kemampuan, harus mempamerkan komitmen untuk meningkatkan produktiviti, dan ini harus dibayar dengan sempurna oleh pihak majikan jika berlaku peningkatan produktiviti. Bukan semata-mata menaikkan gaji hanya kerana kita nak meningkatkan gaji untuk menunjukkan tangga gaji yang lebih baik. Sebab ini akan menyebabkan inflasi. Itu yang kita ingin elakkan sebenarnya. Cuma tadi apabila Prof. Madia menyebut tentang bagaimana kita nak memastikan supaya tangga gaji itu nanti apabila dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada rakyat, itu bagi yang bekerja dengan majikan. Tetapi kita lihat sepanjang tahun ini di sebalik pandemik yang melanda dengan MCO dan sebagainya, tetapi ada ruang-ruang baru yang diterokai oleh rakyat apabila mereka berada dalam kesempitan hidup. Jadi mereka bangkit dan wujudnya perniagaan yang hanya wujud sekitar tahun ini saja yang tidak pernah kita fikirkan sebelum ini. Contohnya perniagaan e-dagang yang kini semakin meningkat, dan perniagaan ini sudah semakin mendominasi kini. Orang lebih suka membeli secara dalam talian dan sebagainya. Jadi bagaimana Prof. Madia melihat situasi semasa ini? Sebenarnya ada kurniaan yang kita mungkin boleh aplikasikan pada tahun akan datang supaya rakyat tidak hanya melihat kepada perkara yang negatif saja, tetapi bangkit dan kembali menjana ekonomi dengan situasi COVID-19. Seperti kata tadi, ini mungkin kita boleh lihat daripada segi blessing in disguise. Dan apabila kita tertekan, maka kita menjadi inovatif, kita menjadi kreatif. Sebelum ini kita berada dalam zon selesa. Bila zon selesa, kita tidak terlalu kreatif dan inovatif. Tetapi dia tidak harus berhenti di sini. Jangan lepas ini kita jadi selesa kembali. Harus gunakan ruang yang sedia ada, gunakan peluang yang ada, gunakan bantuan daripada pihak kerajaan yang diberikan dan sebagainya. Upskilling, reskilling, relearn. Learn and relearn. Jangan berhenti di situ. Gunakan
teknologi sebagai semaksimum mungkin yang boleh memberikan pulangan. Macam kata tadi, memang betul. Manusia ni human behavior. Bila dia tertekan, baru dia nak menggunakan otak kreatif dia. Kenapa tak dilakukan sebelum ini? So kita harus berterusan. Saya kata, macam saya kata, kita di dalam IR 4.0. Jadi kita harus menggunakan ruang teknologi. Orang sekarang ni dia dah berubah norma dia. Tidak lagi ingin ke kedai ataupun ingin secara fizikal, tapi lebih selesa duduk dan hanya order online. Jadi kita sebagai pihak penjual atau pihak pengeluar, kita kena harus ikut gelagat baru pengguna ini. Dan gunakanlah ruang ini untuk belajar, untuk menggunakan teknologi yang ada untuk memaksimumkan impak sosialnya. Kalau kita imbas kembali belanjawan 2021, kerajaan memperuntukkan satu peruntukan yang lebih besar berbanding tahun sebelumnya. Jadi secara asasnya, Doktor, adakah kerajaan perlu berbelanja lebih banyak untuk menyuntik kembali ekonomi supaya bergerak lebih pesat? Kita kena ingat kerajaan mempunyai kekangan. Dia bukannya mempunyai, kita kata, duit yang unlimited. Jadi semakin banyak kerajaan berbelanja, semakin banyak duit diperlukan, hasil kerajaan akan datang daripada cukai dan perkara-perkara lain. So jika kita nak kerajaan berbelanja banyak untuk menyediakan infrastruktur dan sebagainya, kita juga harus bersedia untuk membayar cukai yang lebih tinggi. Sama ada dalam bentuk cukai pendapatan atau cukai syarikat ataupun mungkin cukai GST diperkenalkan kembali. Kita tidak boleh mengharap hanya kerajaan menambahkan perbelanjaan tetapi kita pula nak mengurangkan cukai. It doesn't work that way. So kita kena rasional. Kita kena berfikiran secara rasional. Kita kena harus faham kerajaan untuk berbelanja, duit yang diperlukan harus datang daripada pendapatan, dan pendapatan kerajaan besar rasionya, nisbahnya adalah daripada cukai. Tapi saya percaya rakyat di sana matang apabila mereka melihat cukai yang dibayar digunakan secara telus untuk meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan tahap hidup rakyat. Rakyat akan dengan senang hati rela atau reda untuk membayar. Kadang-kadang apa yang berlaku adalah rakyat kadang-kadang dia marah apabila dia bayar cukai tapi dia tak nampak pulangan, dia tak nampak ketelusan. So ini adalah satu lagi yang saya selalu ucapkan, kata ketelusan dan integriti. Bukan saja ketelusan dan integriti, pihak kerajaan harus mengeluarkan ataupun mewar-warkan, kita panggil periodical announcement, apa yang dipanggil social impact indicator report. Maksudnya kerajaan harus berani dan mengeluarkan pada suku pertama kita telah mengeluarkan, kita telah membelanjakan sebanyak ini untuk usahawan, sebanyak ini untuk golongan B40 dan kita berjaya mengeluarkan seramai ini dari kepompong kemiskinan. Report card itu harus diberikan secara periodikal. Jangan tunggu pada penghujung tahun baru. Dia rakyat tak nampak. Jadi apabila rakyat nampak duit dibelanjakan dan ini dapat meningkatkan tahap hidup rakyat Malaysia yang lain, maka dia pun akan rasa seronok, dia rasa bangga, dia rasa macam sense of belonging untuk dia lebih menyumbang. So ini budaya ini masih missing di Malaysia, iaitu budaya untuk mewar-warkan apa yang telah dilakukan, siapa yang telah dibantu, bagaimana telah dibantu. Budaya ini harus diinculcatekan dalam mekanisme pemerintahan. Prof. Mada, Malaysia banyak bergantung kepada pelbagai sektor untuk meneruskan kelangsungan ekonominya. Kalau kita lihat di Malaysia sendiri, sektor pelancongan adalah antara sektor yang menjana pendapatan, dan disebabkan oleh pandemik ini, pelancongan itu sudah berada dalam lingkungan yang stagnan. Orang kata tidak ada peningkatan disebabkan tidak boleh melancong dan sebagainya, merentas negeri. Jadi bagaimana ingin memastikan supaya sektor-sektor yang wujud di dalam negara ini adalah sektor yang boleh meneruskan survivalnya walau dalam apa keadaan sekalipun, tetapi pada masa yang sama tidak menidakkan SOP dan juga kawalan-kawalan yang perlu dipatuhi untuk memastikan supaya pandemik ini dapat kita kawal dengan sebaik mungkin. Sektor pelancongan Malaysia, kalau kita nak realiti, kita boleh kata dia nazak. Dia nazak maksudnya dia memang tertekan betul. Dan bila kita sebut sektor pelancongan atau kesenggangan atau rekreasi ini, bukan hanya sekadar-kadar penginapan. Dia ada the whole chain of it. Penginapan, pengangkutan, penyediaan makanan, hiburan dan semuanya sekali. Dan sektor ini adalah sektor yang amat memerlukan suntikan. Dan saya lihat di dalam belanjawan memang ada suntikan khas untuk sektor pelancongan. Namun
disebabkan berlakunya gelombang baru pandemik COVID ini dan PKP yang dilanjutkan, maka sektor pelancongan masih belum dapat pulih lagi. Jadi kita harus mengutamakan pemulihan sektor pelancongan ini, kerana dalam sektor pelancongan ini terlibat lebih kurang guna tenaga sahaja dalam 8 hingga 9%. Ini adalah satu guna tenaga yang amat besar. Tetapi sektor-sektor pelancongan juga harus lebih proaktif. Jadi dia harus memperkenalkan tempat penginapan saya adalah tersedia dengan SOP. Pengangkutan saya telah mengambil kira SOP. Jadi maksudnya ini akan memberikan keyakinan kepada orang ramai. Seperti kita lihat tadi di Langkawi tadi, orang sudah berpusu-pusu. Maksudnya orang pun ingin keluar. Orang pun dah mula rasa terkongkong, dah rasa bosan. Tetapi masih takut. Jadi kalau sektor pelancongan domestik kita dapat meyakinkan rakyat di luar sana bahawasanya mereka telah mengambil langkah pencegahan, langkah berjaga-jaga, mematuhi SOP, insya-Allah lebih ramai akan keluar melancong dengan lebih yakin dan lebih berani lagi. Okay. Beberapa sektor yang menunjukkan perubahan positif, iaitu sektor penghilangan dan juga sektor pembuatan, khususnya bidang elektronik dan juga pemprosesan bahan-bahan getah, produk-produk getah juga menunjukkan peningkatan. Jadi adakah sudah tiba masanya kita memberikan tumpuan penuh kepada sektor ini untuk melihat kepada resisten ataupun kelangsungan ekonomi negara sendiri? Okey, sektor-sektor yang telah menunjukkan peningkatan positif seperti kata tadi, memang dalam sektor pembuatan khasnya elektrik dan elektronik, begitu juga sektor yang berasaskan getah dan juga sektor kita panggil lemak sayuran dan lemak binatang. Tapi kalau kita lihat lebih mendalam lagi, kenapa sektor ini sebenarnya menunjukkan peningkatan? Kita harus ingat, disebabkan COVID, orang terkurung. Apabila dia terkurung, dia memerlukan gadget-gadget elektronik, electrical dan sebagainya. Dan ini menyebabkan permintaan itu meningkat. Namun untuk jangka masa panjang, adakah itu pemangkin kepada ekonomi kita? Kita harus berhati-hati kat situ. So kita mungkin kena lihat, kena tengok trend, apakah sektor yang mempunyai potensi. Walaupun elektrik dan elektronik ini menunjukkan peningkatan positif, ini disebabkan sektor ekspor sudah mula bergerak dan permintaan untuk ini sudah mula. Tetapi untuk jangka masa panjang, mungkin bukan pemangkin ekonomi kita. Dia mungkin hanya menunjukkan kita panggil pada peringkat permulaan. Sektor pemakanan, sektor pelancongan dan lain-lain. Sektor pendidikan kita pun nazak juga. Kalau kita lihat IPTS, banyak IPTS di sana yang bergantung kepada pelajar daripada luar negara. Sekarang ini dalam keadaan yang nazak sebab bila tiada pelajar dari luar negara, tiada pendapatan. Namun dia terpaksa menyara kaki tangan. So itu adalah salah satu sektor yang kerajaan kena memainkan peranan kembali. Maksudnya diwujudkan laluan khas untuk pelajar luar negara. Mungkin kalau yang biasa pelancong luar prosesnya mengambil masa 2 minggu, mungkin untuk pelajar kita buat ekspres. Sebab dengan itu dia dapat membantu industri pendidikan tempatan. Kalau keadaan ini berterusan, tidak mustahil IPTS banyak yang mungkin terpaksa gulung tikar pada tahun hadapan. Okey. Mungkin doktor secara ringkas dan juga kesimpulannya, apakah harapan doktor menjelang? Harapan saya insya-Allah, saya kata memang 2021 ini saya melihat sebagai satu tahun yang mempunyai sinar kebangkitan semula. Kebangkitan semula, walau bagaimanapun kita harus optimis dan kita harus menjadi seorang yang realis. Walaupun Bank Pembangunan Asia meletakkan sasaran agak tinggi, saya melihat kita mungkin boleh pulih pada tahun hadapan, bertumbuh sekitar 5%. Okey. InsyaAllah saya doakan, saya kata kita mungkin dah hampir hit rock bottom. So the only way is up. Okey, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid, Pengarah Pusat Penyelidikan Pusat Antarabangsa Pendidikan Keuangan Islam INSAF, kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.